Siapa yang paling zalim? Kalau tanah tu tanah kita. Orang yang duduk 2-30 tahun. So kapan-kapan kita nak pakai tanah tu, kita tuduh orang tu apa tuai tanah pula zalim. Itu tak betul saya rasa. Masa arwah tu guru lah, Allah yarham tu guru ada lagi bersama Datuk Anwar Tan dan juga Datuk sekarang ni Datuk Seri Taqiyuddin lah. Buat pencah tanah lah di atas Palu tu untuk SDC buat pembinaan di kawasan tu. Jadi kita panggil semua penduduk untuk taklimat lah kita panggil. Jadi dalam ucapan tu saya ingatlah Tok Guru ada menyatakan bahawanya tanah yang diduduki oleh penduduk dunia ini merupakan tanah kerajaan. Jadi maknanya tu kita tak kira lah, tak apalah, benda dah duduk dah apa tak ada masalah. Cuma Tok Gurunya mengatakan bahawasanya setiap penghuni yang duduk di sini akan digantilah dengan rumah lain. Gitulah saya ingat 2019 lah SDC telah mengeluarkan notis pemindahan pada semua penduduk, dan perjumpaan kali kedua telah diadakan persetujuan kitanya dari segi kerajaannya tidak akan memberi papasan lah pada semua penduduk kerana tanah itu merupakan tanah milik kerajaan dan telah diduduki berpuluh-puluh tahun secara percuma. Tapi bila sampai tahun 2019 SDC buat notis maka bising. Jadi kita pergilah jumpa, jadi penduduknya kita kata SDC akan bagi RM1,000, iaitu bukan papasan, itu adalah sagu hati pemindahan. Bukan papasan. Pasal kerajaan tak ada stand untuk bayar papasan di atas tanah yang diduduki secara percuma oleh orang ramai. Kita bagi 500 apabila setuju pindah, dan hari pindah tu kita bagi pula 500, RM1,000. Kena ingat sekali lagi, ini bukan papasan, ini adalah sagu hati pembinaan. Jadi ramailah penduduk tak puas hati. Saya ambil kesempatan ini bagi tahu, betul lah ada seorang Muslimah Cawangan, pas Cawangan duduk di situ, yang juga viral jugalah. Dan rumah dia ni kalau dikira dari segi SDC-nya tak ada pampasan. Pasal dia duduk ni rumah sewa. Papasan hanya bukan papasan, sagu hati diberi kepada tuan rumah saja. Jadi orang menyewa tak boleh. Jadi dia ni kata ketua Muslimat PAS ni dia hanya duduk rumah sewa. Tapi kita oleh kerana kita prihatin lah, dia pun tidak kata orang Sunnah, kita bagi 1 unit rumah du'afa pada dia. Rumah percuma, 1 unit rumah du'afa pada dia kita bagi. Dan anak dia lah kita ikhtiar apa dua, dia lebih rasa saya tak silap kata 2 orang kau boleh duduk di PPA ni, anak dia. Jadi orang lain tu ada juga boleh dan ada juga tak boleh. Hak tak boleh dari segi undang-undang tu memang tak boleh buat apalah. Hak tak boleh dari segi tidak terpilih apa, tapi dia layak, kita akan ikhtiar di rumah Padang. Kajian tengah bina sekarang. Kata ada isu berbangkit, kata isu cukai pitu MPKB. Dia cukai pitu MPKB ni nak bagi tahu dia. Setiap tanah ada dalam kawasan PBT, kalau sini kan MPKB lah, boleh dicukaikan. Tak kira lah benda tu tanah ada rumah ke tak ada rumah, tapi boleh dicukaikan sebagai cukai bandar. Itu adalah peraturan. Tapi apabila buat izin ke tanpa izin ke, MPKB tetap boleh mengenakan cukai. Antara isu dibangkitkan adalah tempat aku roboh juga, sedangkan kes itu masih dalam rayuan mahkamah. Ini saya pun tak nak jawab. Cuma pendapat saya nya, katalah kerajaan buat satu pengambilan, penduduk sini tak setuju, pengambilan tu tak dijalankan. Maknanya KJL boleh ambil. Tapi hak tak setuju ni boleh bawa pergi mahkamah atas isu bayaran sahaja. Jadi tanah tu tetap KJL boleh ambil. Mana hak KJL ada. Cuma isu mahkamah akan tentukan bayaran. Tak puas hati dengan bayaran. Sebab tu saya rasa dia tak puas hati dengan bayaran dan nak papasan. Isu tu saja. Tapi tanah tu, rumah tu tetap kena roboh. Saya rasa gitulah, tapi bukan nak ayat hak ni dah. Saya tak tahu mahkamah SDC buat tu, tapi kalau pengambilan tanah lah gitulah. Jabat Dun Kota Lama ni terbuka untuk demo bukan pergi baloh dah. Pergi berbincang untuk demo dapatkan rumah. Tapi lah ni dah demo kata tunggu rayuan, biar susah rayuan mahkamah dulu. Tunggu dulu. Siapa yang paling zalim? Kalau tanah tu tanah kita. Orang yang duduk 2-30 tahun. So kapan-kapan kita nak pakai tanah tu, kita tuduh orang tu tuai tanah pula zalim. Itu tak betul saya rasa. Ya betul. Melayu sebenarnya yang jadi pengkhianat kepada bangsa sendiri. Apa bukti dia?
sejarah telah menunjukkan bahawa bangsa Melayu sendiri yang menjadi tali barut kepada penjajah sehingga runtuhnya Kota Melaka yang merupakan sebuah empayar Melayu Islam yang terbesar di kawasan Asia Tenggara ini suatu ketika dahulu. Kerana Melayulah yang sanggup menjual agama, menjual bangsa, menjual maruah dan jati diri sebagai orang Melayu, menyebabkan Melayu itu sendiri berpecah dan hilang kuasa. Lebih 500 tahun kita dijajah, menjadi hina di tempat tanah kelahiran kita sendiri. Kerana apa? Kerana kita berpecah, kerana lemahnya iman kita. Itulah dia Melayu. Dan hari ini, adakah kita nak ulang lagi peristiwa dan sejarah yang lama? Bila kita Melayu ini mula berpecah, adakah kita nak tengok kita orang Melayu menjadi hina di tanah kelahiran kita sendiri? Hanya dengan Melayu kembali kepada Islam, berpegang teguh kepada agama, bersatu padu, barulah Melayu akan dapat nikmat yang pernah kita rasa suatu ketika dahulu. Benarlah pesan Mat Kilau, jaga agama, jaga bangsa, jaga negara, jangan sampai bangsaku tiada negara.